Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari para penonton yang dihormati sekalian. Pada pagi ini saya akan bercakap tentang golongan sebilangan ustaz yang buat kerja seperti seolah-olah mereka adalah Tuhan. Dan perkara ini berlaku dengan jelas pada waktu ini. Kalau anda melihat dalam media sosial pada kebelakangan ini, anda akan dapat melihat bahawa ramai golongan ustaz menghukum antara satu sama lain, hukum tidak betul, hukum menyeleweng, hukum sesat dan macam-macam. Belum ada yang mengatakan kafir, tetapi nada ataupun kecenderungan untuk menghukum orang lain dengan hukum yang berat adalah jelas dalam percakapan perbincangan mereka pada hari ini. Dan akhir-akhir ini saya melihat ada seorang ustaz yang mempunyai pendirian yang agak mengejutkan ramai orang mengenai hadis yang merupakan sumber Islam kedua selepas Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan hadis adalah sumber kedua untuk mengamal ajaran Islam. Tetapi ustaz berkenaan menganggap hadis itu adalah zanni. Dan kalau zanni ini sebenarnya dalam bahasa yang tidak mengejutkan orang ramai, kita boleh panggil tidak mu'tamad, tidak bersifat putus. Tetapi ustaz kata hadis itu adalah syak, jadi menjadi masalah. Tapi kalau perbincangan ilmu, kalau dibahas dari segi perkataan zanni itu memanglah tidak begitu masalah bagi orang yang mengkaji hadis. Dan pihak lain menyerang ustaz itu dengan habis-habisannya. Dan ini saya fikir bukanlah berpunca daripada masalah pemahaman perkataan zon dalam hadis yang dikaitkan dengan hadis, tapi kerana perbalahan di antara golongan tradisional, golongan pondok dengan golongan salafi wahabi. Itu yang jadi masalah. Jadi masing-masing mau mencari kesalahan masing-masing. Dan menyebab perbuatan mereka ini seolah-olah mereka inilah yang tahu tentang hukum. Mereka seolah membuat kerja Tuhan, nak menghukum antara satu sama lain. Padahal apa yang mereka bincang itu sebenarnya tidak mu'tamad mengenai perkara perbezaan pandangan. Tidak jadi masalah sebenarnya. Ia merupakan perkara yang tidak bersifat putus, tidak bersifat jelas, tidak bersifat mu'tamad. Tetapi kerana ada latar belakang, kerana satu kumpulan lagi merupakan golongan tradisional pondok dan satu lagi pula merupakan salafi wahabi, maka jadi masalah antara mereka. Kalaulah berbincang secara ilmu, secara ilmiah, mungkin tidak jadi masalah. Dan ini saya ingin kembali kepada kata-kata Ibn Sina yang juga dihukum sebagai kafir oleh ulama-ulama tertentu. Ibn Sina pernah menyebut bulaina biqaumin yazunnun annallaha la yahdi siwahum. Yang maksudnya adalah bulaina, kita telah, maksudnya Ibn Sina sendiri telah diuji, telah ditimpa masalah, telah ditimpa malapetaka oleh suatu kaum yang menganggap bahawa Allah tidak memberi petunjuk, tidak memberi hidayat kecuali mereka.
Ya, itu kata-kata Ibnu Sina, yaitu karena Ibnu Sina juga berhadapan dengan golongan-golongan otak jumud, golongan-golongan yang mundur pemikiran. Mereka orang beragama, tetapi mempunyai masalah pemikiran yang mundur, tidak boleh berbeza pandangan, tidak menerima khilafiyah, dan mereka mau menjadi atau membuat kerja Tuhan, menghukum orang lain. Jadi bala yang dihadapi oleh Ibn Sina ini menyebabkan beliau mengeluarkan kata-kata itu. Bulaina biqaumin yazunnu anna Allah la yahdi siwahum. Kami telah berhadapan dengan ujian oleh satu kaum yang menyangka bahawasa Tuhan tidak memberi petunjuk kecuali mereka. Itulah yang jadi masalah. Ya, ini adalah satu perkara yang memang menjadi masalah besar dalam masyarakat pada hari ini, kerana mereka seolah-olah mau buat kerja Tuhan. Hukum orang itu, hukum orang ini. Padahal yang mereka hukum itu pun adalah perkara perbezaan pandangan di kalangan ulama. Tak kiralah tentang isu apapun. Sebab apa yang mereka berbincang sekarang ini tentang hadisnya, tentang macam-macam perkara yang ada sekarang ini, kebanyakannya adalah merupakan masalah khilafiyah, masalah yang ulama berbeza pandangan. Dan mereka masing-masing juga membawa pandangan ini, menghukum kawan lain. Yang ini pula membawa pandangan ulama ini, menghukum kawan satu lagi. Jadi masalah, dan mengguna bahasa yang teruk, bahasa yang memang saya sendiri melihat, mendengar dan menonton mereka bercakap mengguna bahasa-bahasa yang tidak bagus, tidak sesuai sebagai, bukan sebagai pendakwah sahaja, tapi sebagai manusia, sebagai orang Muslim tidak patut keluar bahasa-bahasa begitu, bahasa kesat, bahasa kasar, bahasa menghukum pihak lain, mengejek dan menghina sama-sama mereka. Itu adalah perkara yang tidak bagus. Ya, itulah saja yang saya dapat berkongsi pada hari ini. Jangan lupa tolong like dan tolong share sebagai sokongan kepada saya. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi esok. Sekian, wassalam.